Baik, seterusnya kata Syekh rahimallahu taala, bukan ilmu yang salah, dan ia mesti berkeyakinan penuh dengan ilmu. Oleh itu tidak memadai iman orang-orang yang berikut. Dalam bab akidah tadi kita sebut, kita kena meyakini satu perkara 100%, 100%. Kita tak boleh ada sikit keraguan. Jadi kerana tu kata Syekh, orang yang jahil iman dia tidak memadai. Pasal apa? Orang yang jahil iaitu orang yang tidak mendapat sebarang maklumat atau mendapat maklumat yang salah, dinamakan jahil. Macam mana akidah dia nak betul? Dia tak tahu apa pun tentang Allah. Sudah tentulah iman dia tak memadai, tak cukup. Ni Allah tu macam mana? Allah. Taklah. Siapa dia Tuhan kita? Allah. Saya tak tahulah, so tanya saya. Allah itu saya tahu. Al-jahl. Macam mana kita menyembah yang disembah ni Allah Ta'ala? Kita yang menyembah ni tak tahu siapa kita sembah. Han sembah siapa? Allah Ta'ala. Dia siapa? Jangan tanya itu, saya pun tak tahu. Problem dah. Dah semayang 5 waktu. Semayang dah. Kita memang nak kena semayang. Leceh. Maka kehidupan dia, dalam kehidupan dia seharian, tak ada apa-apa pun kesan dalam ibadat dia. Sebab tu ilmu akidah ni penting. Maklumat yang salah, ataupun dia tahu tentang Allah, dia tahu tapi maklumat yang salah, jahil juga. Dia tahu tentang Allah, tapi dia tahu tentang Allah yang dia tahu tu salah. Taklah, saya tahulah Allah Ta'ala tu, dia kata tu, tapi dia macam itulah, dia pun macam kita juga, ada benda-benda yang dia tak tahu kan. Dia pun sibuk, kita pun sibuk urus kerja-kerja kita, tambah dia urus dunia ni, segala makhluk nak urus, dia pun sibuk. Jadi ada benda-benda yang dia tak tahu. Problem lah, maklumat salah. Jadi kita kena kesian juga ke Allah Ta'ala. Lagi problem. Benda-benda yang kecil-kecil ni dia pun don't care lah benda-benda tu semua. Maklumat tentang Allah Ta'ala salah. Iman dia tidak diterima. Orang yang syak kedua, orang yang tertolak iman dia, tak memadai iman dia ni, tak cukup iman dia ni. Orang yang syak iaitu orang yang mendapat maklumat, ilmu ada, tetapi ragu-ragu dalam hatinya sama ada benar ataupun tidak. Tahu tentang Allah Ta'ala tapi setengah-setengah dia percaya. Setengah yakin, setengah tak yakin. Syak. Tu ke Allah Ta'ala ni kuasa? Dia ada ke? Saya bukan kata dia tak ada, cuma saya ni ada doubt sikit. Tahu mana? Saya punya kesangsian ni kira 50-50 lah. Saya percaya Allah Ta'ala 50-50. Iman dia ni tak memadai. Percaya 50 lagi tak apa-apa nak percaya. Saya ni kira benda kena nampak baru saya percaya. Angin hang tak nampak tapi rasa. Roh hang tak nampak, itu lain cerita. Oh, ada benda yang lain cerita. Kan? Hari ni semua boleh diukur. Baik. Orang yang zan, tadi kita sebut dalam fiqh, zan dia terima. Dia berat sangka. 75% dia percaya. 15% ni dia ragu-ragu. Allah Ta'ala tu ada ke? Saya ni kalau nak cerita betul ni, saya memang percaya Allah Ta'ala tu ada. Tapi dalam 15% tu saya rasa ragu lah sikit. Betul ke dia ada? Dalam bab fiqh boleh diterima, dalam bab akidah tak boleh diterima. Baik, orang yang waham ni pula iaitu orang yang lebih banyak menyangka salah dalam maklumat yang dia perolehi. Dia 15% percaya pada Allah, 75% dia kata tak ada. Allah tu ada, sikit lah dalam hati tu rasa macam ada lah, sikit dia. Sikit tara mana? Dia macam mana menambah perisa MSG. Sikit lah. Ya mungkin ada lah. Mungkin ada.
Saya duk tengok ni macam kod-kod dia ada lah. Kod-kod. Waham 15% ya. 75% lagi, tapi saya rasa memang tak ada. Tak ada Tuhan. Dunia ni sains pun tidak problem. Dalam bab akidah, orang-orang yang percayakan Allah dengan sifat-sifat tersebut yang kita sebutkan tadi tidak dinamakan mukmin. Dia bukan orang yang beriman. Dalam isu akidah, kita hendaklah mempercayai Allah Ta'ala dengan benar, 100%, 100%. Kepercayaan yang betul. Kepercayaan tu kita tu kena ada kepercayaan yang betul. Dan kita yakin sungguh-sungguh. Tak boleh ada sikit pun syak dalam hati kita, taraddud ni. Tak boleh ada. Kita nak kena bina keyakinan kita setara tu. Demikian juga orang yang bertakrib sedangkan ia tidak jazam. Orang ikut-ikut, dia tak yakin dengan putus. Tetapi kalau orang yang bertakrib dan ia berjazam penuh, maka dikira mukmin juga, cuma berdosa kalau ia mampu mencari dalil walaupun secara ijmali dan dia tidak usahakan. Ada orang yang dia ni tak berapa nak belajar sangat, tak apa nak tahu, tapi dia yakin kepada Allah Ta'ala. Kalau kita tanya, kata Allah Ta'ala tu ada, dia kata ada. Dia tu macam mana? Dia tu maha berkuasa, maha hidup, maha berkuasa. Dialah buat segala-galanya. Dia ni bersifat dengan segala sempurna, tak ada langsung kekurangan. Tara tu yang dia tahu. Tak, dia ni sebut sifat Allah Ta'ala, sifat pun tak tahu, lipat pun tak tahu, lepat tak tahu, apa bala pun tak tahu. Tapi Tuhan tahu apa? Saya tahu kata ada Allah Ta'ala, dia maha berkuasa, dia boleh buat segala-galanya. Semua yang duk jadi ni dia lah yang buat. Dia ni tak ada kekurangan apa pun. Dia tahu tara tu yang. Maka ini pun masih dikira sebagai mukmin. Tapi kalau dia mampu untuk belajar sekurang-kurangnya secara umum dalil-dalil, tapi dia tak buat usaha pun, dia berdosa kerana meninggalkan belajar. Tapi iman dia diterima. Pasal tak belajar tu berdosa. Pasal kena tahu tentang Allah Ta'ala, tetapi iman dia tara yang kita sebut tadi tu, iman tersebut sah. Berbanding yang kita sebut 4 jenis yang di atas tu, mereka ni tak tahu. Tuan-tuan, kita bukan duk cerita cerita Zimbabwe. Cerita ni kita kena relate dengan isu semasa ni. Hari ni yang 4 benda ni ada di kalangan masyarakat kita ni. Ada golongan orang yang tak percaya kepada Allah. Bila kita tahu apa yang ada dalam hati kita ni, kita betul tak yakin kepada Allah. Bila kita berdepan dengan satu keadaan yang melukakan kita, menyakitkan kita, mengecewakan kita, satu situasi yang mencabar dalam hidup kita, baru kita tahu Allah tu ada dalam hati kita setara mana. Berdepan dengan satu kesulitan, masa tu baru kita tahu betulkah kita yakin tentang kewujudan Allah. Lani ni memang senang lah. Dengan ustaz sekalipun senang nak sebut dengan dalil tu. Oh, dengan dalil kita boleh cerita. Tapi bila berdepan dengan situasi, kadang-kadang kita lupa kat dia. Kadang-kadang kita tak nampak kat dia. Orang tolong peringat kat kita pasal dia pun kita boleh marah. Ingat kat Allah lah. Ingat kat Allah. Time ni anak nasihat, tazkirah, tak kena gaya. Bila hadapi kesusahan, kadang-kadang tak dapat nampak dia. Yang ni semua dia punya kuasa. Dia bagi, dia ambil. Dia yang beri sakit, dia yang akan menyembuhkan. Tak, aku tak tahulah, aku tak tahu. Dia tu ada ke? Bye-bye. Tak, aku duk minta kat dia tak bagi. Member sebelah kata hang 95 waktu pun tak. Lagi bagi perangat pula kan. Aku duk minta kat dia. Pasal apa dia nak buat daya kat aku? Bila berdepan situasi. Sebab tu ilmu akidah ni sebut usuluddin. Habis tasawuf dia tu. Habis dia punya fiqh. Bila berdepan dengan akidah, habis dia cabar Allah Ta'ala tu. Aku nak tanyalah dia tu ada ke? Bila berdepan situasi kan, habis. Tapi kalau akidah dia mantap, dalam apa keadaan pun dia tak akan meninggalkan ibadah.
Dia tahu dia ada Tuhan yang maha melihat, maha berkuasa. Tuhan yang menjadikan segala-galanya. Segala-galanya dalam genggaman dia. Senang susah, sakit sihat, semua datang pada dia. Dia yang buat. Segala yang dilihat, yang dirasai, yang melalui dalam kehidupan dia, semuanya dia, Allah Ta'ala yang buat. Kalau dia yakin dalam hati dia tu. Jadi kerana itulah ulama membahaskan tentang bab akidah ni adalah ilmu yang dianggap usuluddin. Usuluddin. Imam Abul Hasan Asy'ari pun ada kitab Al-Ibanah fi Usulid Diyanah. Sebelum Imam Abul Hasan Asy'ari, Imam Abu Hanifah rahimahullah taala membahaskan tentang ilmu akidah ni dan menamakan kitab dia sebagai Al-Fiqhul Akbar. Fiqhul Akbar, fiqh terbesar. Imam Abul Hasan Asy'ari menamakan sebagai Usulud Diyanah, Usuluddin, asal agama. Pentingnya akidah ni. Hari ni orang sibuk dengan pelbagai perkara, kadang tinggalkan tentang ilmu akidah. Sekurangnya kita sebut tadi, perkara tadi sekurang kena ada. Kena tahu sifat 20 ni, sekurang-kurangnya kita kena pelajari. Kena tahu perkara tersebut. Baik.